Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Jadi terima kasih kepada semua guru-guru. Saya sebenarnya rasa sangat-sangat gementar malam ni. Sebabnya biasa bila online, saya cikgu seorang, semua lain tu pelajar. Jadi malam ini ni, saya pelajar, depan saya ni semua guru-guru. Jadi saya berdebar sikit. Tapi insya-Allah tujuan saya jemput malam ini kelas bukannya sebab saya nak mengajar ataupun untuk orang kata mengajar cikgu-cikgu semua, tak. Saya sebenarnya, saya buat sesi macam ni tanpa fikir panjang pun. Lepas send invitation baru rasa macam, betul ke tak ni aku ni? Macam tak masuk akal ni. Kalau dapat 3 orang, 5 orang online, okeylah kita share-share, kongsi-kongsi. Tengok-tengok yang daftar 270 orang. Jadi malam ini kalau ada 70 orang online tu, 80 orang online tu memang proportionate lah. Maknanya 270 daftar, mungkin 1/4 yang join. Jadi saya expect dalam 90 orang lah malam ni ataupun 80 orang. Okey, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join. Saya sebenarnya nak minta buka mic ataupun buka video mungkin susah sikit. Buka mic lah baru kita best sikit bersembang. Tapi tak apa. Apa yang kita nak sampaikan malam ini, apa yang cikgu nak kongsi, cikgu pula biasa mengajar dekat pelajar kan. Apa yang saya nak kongsi malam ni ialah saya sebenarnya plan tu memang banyaklah yang orang kata sikit-sikit nak combine beberapa topik. Tapi bila bincang tadi dengan rakan-rakan, dengan Cikgu Haris semua, why not kita fokus pada satu topik je malam ni. Then kita tengok kalau benda ni macam ada manfaat, cikgu-cikgu rasa bagus, boleh bantu sama-sama kita untuk berbincang, kita boleh buatlah sesi kedua, sesi ketiga. Jadi kita tak payahlah nak kejar everything dalam satu malam. Okay? Jadi malam ini, saya rasa satu topik yang agak mencabarlah bagi kita, bagi saya sendiri rasa sangat mencabar dan saya rasa rakan-rakan guru-guru pun akan fikir benda yang sama. Saya nak fokus malam ni adalah topik yang ketiga iaitu pilih atur. Pilih atur ni daripada sukatan KBSM lagi, dia antara topik yang agak challenging lah bagi saya sendiri dan ini topik yang sentiasa ditanya dalam grup-grup guru yang selalu dibincangkan. Dia R&D sikit topik ni, markah dia tak besar tapi dia punya soalan ditanya itu sangat kerap. Menunjukkan topik ini dia abstrak dan dia menguji imaginasi kita untuk solve. Why not kita cuba bincang malam ni, kita cuba rungkaikan apa yang susah sangat topik ni. Dan terima kasih Cikgu Jeb sendiri online malam ni. Cikgu Jeb ni antara sifu kita lah. Cikgu Jeb ni pakar rujuk kita untuk topik ni. Beliau ni adalah yang menulis topik ni dalam KSSM. Cikgu Jeb, jangan tutup muka. Okey, kita sama-sama bincang malam ni. Jadi sama-sama kita tukar-tukar ilmu, orang kata saya sebagai host, ramai-ramai kawan-kawan yang boleh orang kata sama-sama kongsi lah. Okey, saya mulakan dengan sedikit perkongsian daripada Cikgu Haris dekat grup tadi. Cikgu Haris dia post dekat kami dalam grup, dia kata ini adalah DSKP. KSSM punya DSKP. Yang mana berbanding dengan KBSM, saya sebenarnya tak layak sangat nak cerita pasal ni tapi sebab saya nak mulakan kelas ni saya tunjuk sikit lah. Cikgu-cikgu lagi semua dah tahu dah pasal ni. Berbanding dengan KBSM ada sedikit benda tambahan lah. Yang pertama yang tambahan dalam KSSM ada pasal objek secaman. Okey, ada objek secaman ataupun objek yang sama yang tak boleh dibezakan lah, objek secaman. Dan yang kedua, berbanding dengan KBSM punya pilih atur, malam ini kita akan bincang juga susunan dalam bulatan. Kita panggil circular permutation ataupun pilih atur membulat, cyclic ataupun membulat. Okey, jadi malam ini saya ada study sikit buku teks, saya ada tengok video-video macam mana nak mengajar topik ni, macam mana nak menjawab soalan topik ni. Jadi saya jangka topik ni akan menjadi topik yang hangat lah. Bila tahun 2021 start nanti, topik ini bila cikgu-cikgu dah start mengajar KSSM tingkatan 5, topik ini akan jadi topik yang hangat. Jadi why not kita cuba bincang awal-awal dulu supaya kita ready. Okey, jadi
macam saya cakap tadi, ada tambahan sikit selain daripada objek secaman, kita ada juga susunan dalam bulatan. Okey, jadi itu sedikit tentang DSKP. Cikgu Haris ataupun Cikgu Jeb atau siapa-siapa nak tambah sikit sikit lah pasal DSKP ni, cerita sikit detail. Cikgu Haris ke? Cikgu Haris nampak macam dia kaji dan dia jurulatih untuk KSSM. Cikgu. Pas kat Cikgu Jeb dah. Sila Cikgu Jeb, Cikgu Jeb, jemput Cikgu Jeb, kongsi sikit-sikit. Bagi Tuan Pengetua lah senang. Tuan Pengetua Cikgu Haris Fazli. Ya, saya sedang rekod Cikgu Hadi. Saya sedang rekod tapi kalau cikgu-cikgu rasa tak comfortable untuk kita share recording ni, saya tak share lah. Tapi saya rekod untuk diri saya. Tapi kalau ada yang nak, saya boleh share. Saya takkan post dekat grup lah. Kita macam private discussion lah malam ni. Kita tak nak publickan benda ni. Okay, tapi kalau nak minta rakaman untuk kegunaan sendiri, boleh minta dengan saya nanti. Okay, JUK kita, Cikgu Jeb, kalau nak cerita sikit, saya bagi introduction sikit tadi, mungkin Cikgu Jeb nak cerita sikit apa lagi yang ekstra dalam apa yang kita akan mengajar tahun depan ni, KSSM ni, apa yang ekstra? Sedikit. Okay, tajuk ni yang kalau tengok DSKP memang nampak ringkas lah. Tapi dia punya soalan Masya Allah, macam-macam boleh. Yang baru ditambah, itulah dia tambah objek secaman dengan bulatan, itu baru. Kalau tengok buku teks, memang sebab padat sikit tajuk ni, banyak soalan yang mungkin tak boleh dimasukkan. Soalan-soalan mungkin kalau di sini ikut, saya telefon lagi Puan Aziza tanya pasal tadi Tuan Pengetua ada cakap pasal objek secaman dalam bulatan, betul? Betul. Dia kata rujuk 4.1.2. Maksudnya kalau tak ada kat situ, mungkin tak ada. Dia punya jelas kat situ je. Oh, okey. Tapi bila misalkan masalah tu macam-macam boleh tanya sebenarnya. Cuma nak minta Cikgu Aizuddin terangkan untuk malam ni. Dia cikgu kita biasa kalau linear lah yang bersebelahan, kalau dua objek tu boleh buat. Tapi boleh babitkan 2 atau lebih. Cikgu kita masih belum faham tentang tu lah. Okey, insya-Allah saya cubalah Cikgu Jeb. Apa yang saya akan cuba kongsi pun benda-benda macam itulah. Jadi kalau ada tersilap ke, tolong betul-betulkan Saya pun kita sama-sama belajar. Ada yang tak dapat dengar suara lah. Macam mana saya nak bantu Dia kena on kan, dia kena guna komputer audio tu. Komputer audio masing-masing. Kena allow. Dia mungkin keluar balik semula, lepas tu masa nak masuk tu kena allow audio. Okey, dah dapat dengar. Okey, thank you Kita nak semua dengarlah kalau boleh. Okey, kita mulakan. Malam ni saya cuba mengajar macam mana biasa saya conduct kelas, macam mana bila saya bawa topik ni, saya akan cuba ajar pelajar yang zero. Jadi untuk pergi sampai ke tempat yang kita nak fokus malam ni, saya start daripada awal sikit supaya saya dapat dia punya momentum tu Jadi saya nak buat perkongsian daripada awal lah. Tapi insya-Allah saya akan tak spend masa banyak sangat. Malam ni kita akan cuba ringkaskan. Kandungan Pilato yang Cikgu Haris cuba letak dalam overview dekat skrin saya ni, sebenarnya kalau kita perasan yang kotak kuning ni, everything yang kita belajar dalam KBSM lah, yang kita belajar dalam KBSM, kecuali dekat sini objek secaman dan ini objek secaman. Jadi kalau kita perasan, tahun lepas kita hanya mengajar 2 daripada 8 kotak. 2 daripada 8 kotak, 1/4. Jadi tahun ni ada masuk lagi 6 kotak baru. Iaitu N objek berbeza dalam linear dan dalam bulatan, ada benda baru kat situ. R objek dan R daripada N objek, dalam bulatan pun ada. Dan ada objek secaman dan juga secaman kat sini. Okey, jadi ada benda barulah yang kita kena kuasai tahun ni untuk mengajar topik ini dengan, orang kata dengan confident lah bila kita jumpa pelajar nanti. Jadi saya mulakan daripada awal. Perkongsian saya ni sebenarnya berdasarkan macam mana saya mengajar pelajar lah. Jadi cikgu, saya minta maaf kalau cikgu rasa,
Alah Cikgu Aizuddin benda basic macam tu pun nak beritahu kita orang. Saya dah biasa flow macam tu jadi saya ikut saya punya flow lah. Jadi harapnya cikgu-cikgu dapat bersabar sebelum kita sampai ke part yang kita nak fokus, iaitu tambahan dalam KSSM. Okey, katakan kita ada n objek bebas. N objek n tu boleh jadi apapun nombor integer positif lah. 1, 2, 3, bilangan ini tak boleh perpuluhan. Jadi kalau kita nak susun semua sekali dan n objek ini objek yang berbeza, itu sukatan lama objek yang berbeza, maka macam mana kita nak susun mereka ni, n objek kita tahu ialah n factorial cara. Contohnya saya ada A, B dan C, saya nak susun ke semua tiga-tiga ni, saya nak susun semua sekali ketiga-tiga ialah dengan 3 factorial cara. Kadang-kadang kita nak explain dekat pelajar, macam mana kita nak explain datangnya 3 factorial cara ni macam mana? Antara kaedahnya ialah kita beritahu, kita buat 3 kotak mewakili 3 huruf yang kita nak susun semua sekali secara serentak. Jadi kotak yang pertama itu kita boleh susun dengan 3 objek yang berbeza. Okey, 3 dekat sini ada 3 cara berbeza untuk mengisi kotak yang pertama. Jadi 3 cara kat situ. Kotak yang kedua tinggal lagi 2 objek dan kotak yang ketiga tinggal lagi 1 objek untuk mengisi 1 kotak. Jadi kita beritahu pelajar, jadi 3 kotak, 3 cara isi kotak pertama, 2 cara isi kotak kedua, 1 cara isi kotak yang ketiga, maka bilangan cara yang kita boleh bentuk susunan yang berbeza daripada 3 objek ini adalah 3 darab 2 darab 1 sama dengan 6 cara. Jadi 6 cara berbeza ini sebenarnya ialah 3 faktorial. Yang mana faktorial ini sebenarnya adalah 3 darab 2 darab 1. Yang sama Okey, satu lagi bila saya explain topik ni, saya akan perkenalkan formula lah. Iaitu n faktorial ni juga kalau dalam formula dalam kalkulator kita boleh guna formula P iaitu NPN. N faktorial ini sebenarnya sama dengan NPN. Okay, pelajar boleh tahu tekan kalkulator. Faktorial pun ada dalam kalkulator, NPN pun ada dalam kalkulator. Jadi benda yang sama. Okay, itu yang pertama. Sekarang saya nak sentuh pasal susunan membulat pula. Tadi cerita dia kalau kita ada susunan linear. Ini kita panggil susunan linear, satu baris. Macam mana kalau kita susun secara bulatan? Yang ini yang benda baru yang kita nak bincang dalam KSSM. Dalam bulatan, saya cerita sikit. Kalau kita ada satu bulatan, katakan saya ada 4 objek. A, B, C, D. 4 objek. Saya nak isi 4 tempat dalam bulatan ni. 4 tempat. Katakan 4 tempat ni macam ini meja makan. Kita masuk kedai, kita ada meja makan. Meja ini berlabel tempat duduk pertama, tempat duduk kedua, tempat duduk ketiga, tempat duduk keempat. Ini adalah meja makan yang berlabel. Okey. Kalau kita nak susun orang, kita masuk 4 orang dengan kawan kita, masuk nak duduk dekat meja makan itu, setiap meja tempat duduk tu ada label 1, 2, 3, 4. Maka bilangan susunan untuk mengisi keempat-empat tempat ini sebenarnya sama macam yang tadi. Ada 4 orang boleh mengisi tempat yang pertama. Ada 3 orang boleh mengisi tempat yang kedua. Ada 2 orang dan ada 1 orang dan bilangan susunan adalah 4 faktorial. Untuk kes macam ni. Ini kalau setiap tempat tu ada designated, ada memang unik. Maknanya tempat duduk pertama ni tak sama dengan tempat duduk kedua. Jadi dalam kes ini dia sebenarnya macam susunan linear. Okey, tapi apa yang dimaksudkan dengan circular permutation yang kita nak cover dalam topik ini bukanlah kes macam ni. Yang mana kes yang kita nak fokus dalam topik ini ialah di mana dalam susunan circular permutation ini tempat duduk ini dia tidak unik. Maksud dia macam mana? Maksudnya kalau A duduk tempat yang pertama, katakan A duduk tempat pertama, okey, dia masuk, dia duduk dulu, dia sampai dulu, dia pun duduk sini. Okey, dia duduk dekat situ, dia tidak unik untuk tempat tu saja. Apa yang kita nak cari bilangan susunan dalam topik membulat ini ialah sebenarnya adalah subjektif kepada siapa yang berada di kiri dia, siapa yang berada di kanan dia, iaitu orang yang duduk di sebelah dia
ataupun bertentangan dengan dia. Bukanlah tempat itu sendiri. Jadi tempat itu tak ada beza bagi kita. Jadi dengan kata lain, contohnya katakan A duduk dekat bertentangan dengan A ini adalah C, duduk di sebelah kiri dia adalah B, duduk di sebelah kanan dia adalah D. Ini satu susunan. Okey, ini satu susunan. Dan kalau A ni sampai dulu dan dia masuk duduk dekat sini, A duduk dekat sini, tiba-tiba B datang duduk di sebelah kiri dia, B duduk di sebelah kiri dia dan C datang duduk di sebelah kanan A. D tiba-tiba datang last sekali duduk bertentangan dengan A, duduk dekat sini. Jadi kita tengok dia punya setting itu sama. Iaitu dia bukan tengok kedudukan tempat itu, dia tengok siapa di kiri, siapa di kanan, siapa di depan dia. Jadi dalam kes ini, kita perasan bertentangan dengan A adalah orang yang sama. Di sebelah kanan A adalah C. Sorry. A, B, sini C. Sini D. Cikgu terbalik. Saya terbalik. Di sebelah kanan dia adalah D. Ini pun di sebelah kanan dia adalah D. Di sebelah kiri dia adalah kawan dia nama B. Ini pun sama juga. Di sebelah kiri dia kawan dia nama B. Yang bertentangan dengan dia adalah C. Jadi dalam kes ini, dalam circular permutation, kita anggap ini adalah satu susunan saja. Itu yang kita kena faham. Okey, jadi ini bukan susunan yang berbeza. Walaupun kita nampak A duduk kat sana, A duduk dekat sana, kenapa dia sama? Sebenarnya dalam circular permutation, tempat itu tidak unik. Yang unik adalah siapa yang duduk di sebelah dia. Siapa duduk di sebelah dia, siapa duduk di sebelah dia. Jadi susunan yang kita nak sebenarnya respective to other members, bukan respective to tempat. Okay, harapnya benda tu jelas lah. Kalau ada tersilap tolong betulkan. Ini yang saya faham lah. Apabila saya kaji benda ni, tengok YouTube, baca buku. Jadi itu yang saya faham. Mungkin tersilap sebab belajar sendiri ni kadang-kadang boleh tersilap. Betul lah. Betul. Kalau Tuan Pengetua ada approve, maknanya betul lah. Dia rujukan utama saya lah. Okey, dengan contoh lagi tiba-tiba situasi ketiga. Meja bulat yang sama, A masuk dulu, dia pun duduk dekat sini. Kawan dia yang kedua B masuk, duduk di sebelah kiri dia. B duduk sini. C duduk dekat depan A. D pun duduk dekat sini. Jadi setting dia exactly sama dengan sebelum ni. Jadi ketiga-tiga ni adalah susunan yang sama. Jadi sebenarnya kalau ada 4 orang, kita boleh dapat seolah-olah macam 4 susunan berbeza. Kedudukan dia pusing. Tetapi sebenarnya itu adalah sama semua. Jadi kita anggap kat sini, kalau A duduk dekat hujung ni pun, A kat sini, B dekat sini, C dekat sini, D dekat sini, keempat-empat ini adalah sama. Harapnya benda ni jelas. Jadi macam mana kita nak buat kalau benda ni 4 ni sama? Jadi cerita dia macam ni. Kalau kita ada n objek. Okey, n objek. Yang mana kita nak susun dalam circular punya setting membulat. Kita susun n objek, n factorial cara, tetapi disebabkan oleh rotation itu tidak membezakan mereka. A pindah ke kiri, B pindah ke kiri, C pindah ke kiri, D pindah ke kiri, everybody rotate, itu sebenarnya setting yang sama, maka kita akan bahagi dengan bilangan orang, bilangan setting yang samalah. Kalau ada 4 orang, 4 setting yang sama akan ada. Kalau ada n orang, ada n setting yang sama. Jadi ini sebenarnya ialah n factorial bahagi dengan n. In short, kita jadi, ini kalau kita pusing sikit formula ini adalah n darab n tolak 1 factorial bahagi dengan n. Jadi formula yang kita biasa, kita hafal senang adalah n tolak 1 factorial. Dia datang daripada sini. Okay, jadi benda ni yang benda baru yang kita jumpa dalam topik KSSM. N distinct object, semua objek yang itu adalah berbeza, A, B, C, D, semua objek yang berbeza, tetapi instead of susunan dalam garis lurus, kalau susunan dalam garis lurus, n factorial, itu kita dah biasa jumpa, tapi dalam KSSM dia tambah satu lagi, n distinct object disusun dalam bentuk membulat. Cara dia adalah, formula dia adalah n tolak 1 factorial. Ini yang pertama.
Okey ke tak okey? ke nampak sangat saya punya nervous dan gelabah tu. Saya minta maaf Clear. Saya Cikgu. Okey. saya tak pernah mengajar dekat depan cikgu macam ni. Saya dah jangka dalam 5 orang je yang join. Jadi Okey tu okey. okey, saya cuba yang terbaik. Cuma nanti kena bagi tahu tu ikut jam dan juga lawan jam. Okey. Okey, insya-Allah nanti saya akan sampai kat situ. Cikgu Arif akan cerita juga sikit Fani Cikgu Arif Saya nak bagi chance lah Cikgu Arif orang yang lebih layak sebenarnya. Tapi Saya tak pasang dulu. iPad ni. Saya tengok kat komputer je ni. Boleh pasang iPad sekejap ni. Saya tunjuk. Okey, itu yang mana tadi? Saya cerita tadi tu yang ini Ini saya dah cerita. Yang ini saya dah cerita. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, harapnya semua jelas lah. Okey, sekarang saya nak cerita yang nombor 3. Nombor 3 iaitu kalau kita ada nombor 3 kita ada n object. Kita ada n object semua sekali, n object. Tapi kita bukan nak susun semua sekali dalam satu masa. Kita nak susun R saja dalam satu masa. Okey. Jadi kita nak susun R dalam satu masa. Okay, ini case dia. Contohnya macam ni. Saya ada A, B, C dan D. Ada 4 objek. Tapi saya nak membentuk kod 3 digit. Maknanya saya tak boleh guna 4-4 dalam satu masa. Saya terpaksa pilih 3 sahaja. Okay. Jadi bila saya explain dekat pelajar saya akan explain dengan cara mula-mula sekali saya beritahu ada beberapa kaedah untuk solve situasi ini. Yang pertama yang biasa pelajar boleh tangkap ialah menggunakan kotak lah. Sebab kita nak kod 3 digit, kita buat 3 kotak. Mewakili 3 digit. Okey, untuk mengisi kotak yang pertama, ada 4 cara yang berbeza untuk mengisinya. Boleh isi dengan huruf A, huruf B, huruf C atau huruf D. Okey, sekarang 1 dah terisi. Ada 3 lagi objek yang masih available nak isi kotak yang kedua. Dan ada 2 lagi objek yang available untuk isi kotak terakhir. Jadi, bilangan susunan dia adalah 4 darab 3 darab 2. Kita akan dapat 24. Okay, ini kaedah yang pertama lah. Biasa bila saya terangkan dekat pelajar saya tunjuk cara yang macam ni supaya kadang-kadang ada pelajar dia suka cara kotak-kotak ni. Kita ajar dia. Okay, kita ajar dia. Yang kedua, saya beritahu dia ada cara yang lebih senang. Kalau kita tak nak lukis kotak-kotak, sebenarnya ada satu formula iaitu untuk kes ini sebenarnya ada satu formula iaitu NPR. Ada N available option, kita nak take R object at one time, maka formula dia adalah NPR. Dalam kes ini, N dia adalah 4, P 3. Ini adalah susunan dalam bentuk linear. Ini yang kita dah biasa ajarlah dekat KBSM punya syllabus, sebenarnya kita biasa jumpa. Okey, sekarang dalam KSSM ada satu lagi tambahan iaitu kita nak susun R daripada N objek, tapi kali ini kita nak susun dia dalam bulatan. Okey, dalam bulatan. Okey, sebelum saya cerita pasal bulatan ini, saya nak cerita sikit pasal asal usul formula ni. Okey, asal usul formula ni supaya bila kita jumpa kadang-kadang kita saya beritahu tadi ada ini kaedah yang pertama. Ini kaedah yang kedua. Biasa bila saya cerita dengan pelajar, saya akan cerita kaedah yang ketiga juga. Kaedah yang ketiga ni macam ni. Pilih atur ni sebenarnya ialah 2 proses. Dia sebenarnya asalnya 2 proses. Sebab tu perkataan dia pun pilih atur. Iaitu pilih kemudian atur. Ini saya cerita kat pelajar saya. Supaya mereka faham datang daripada mana perkataan pilih atur. Pilih dan atur. Katakan saya ada 4 objek. Tapi saya nak pilih untuk membentuk kod, saya kena pilih 3 je. Okey, saya kena pilih 3. So, apa saya akan buat ialah mula-mula sekali saya pilih dulu. Saya beritahu pelajar walaupun ini topik permutation, kita boleh guna juga formula combination untuk pilih Pilih dalam kes ini 4C3. Ini untuk memilih 3 objek daripada 4. Tak susun lagi Tak susun lagi. Kita pilih baru. Kemudian
baru kita atur. Kita nak atur 3 objek ialah 3 faktorial cara. Jadi bila kita tekan calculator, kita akan dapat 24 juga. Pilih dan atur. Okey. Sebenarnya formula ini memang ada. Kalau kita perasan, formula NPR ialah sama dengan NCR darab R factorial. Kalau kita buka buku teks, memang formula ni ada. Cuma kita kadang-kadang tak perasan apa hubungan antara P dengan C. Kita beritahu pelajar kita P permutation, C combination. Kita tak cuba relatekan dia, kadang-kadang pelajar tak nampak. Jadi sekarang kita relatekan dia. P sebenarnya adalah benda yang sama dengan C, cuma dia tambah satu lagi, dia C kemudian dia susun. C itu pilih kemudian susun. Pilih dan atur, jadi pilih atur. Jadi benda yang sama. Jadi bila kita faham konsep ni, kita nak apply dalam susunan membulat pun lebih jelas. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana benda ni relate dengan susunan membulat. Okey ke tak? Jelas ke tak apa yang saya cerita pasal susunan linear ni? Ada 3 kaedah. Bila saya cerita topik ni, saya akan cerita 3 kaedah ni. Buat kotak-kotak, cari bilangan cara nak susun isi kotak. Kaedah pertama ni kadang-kadang dia lebih senang dalam situasi yang complicated. Bila ada syarat hujung ni apa, hujung ni kenapa, ada hujung, ada soalan tu ada syarat banyak. Kaedah pertama ni kadang-kadang lebih senang. Pelajar lebih cepat nampak. Kaedah yang kedua ni, dia memang cepat. Tapi kadang-kadang dia susah nak apply dalam situasi ada conditions. Kaedah yang ketiga ni, bila situasi sangat rumit, sangat complicated, yang mana kita tak boleh nak buat kaedah pertama dan kaedah kedua, tak boleh nak guna. Jadi kita terpaksa guna kaedah yang ketiga, iaitu going back to the basic. Basic pilih atur ialah pilih kemudian atur. Dan saya banyak jumpa soalan yang mana kaedah yang ketiga ni paling senang. Dalam soalan tersebutlah dia rumit, tapi bila kita guna kaedah yang ketiga, dia jadi mudah untuk kita selesaikan. Okey. Sebagai contoh saya bagi contoh kaedah yang ketiga ni bila dia guna. Saya bagi contoh. Katakan saya ada A, B dan C. Okay. Dan saya ada 3 huruf, 3 nombor. 1, 2 dan 3. Saya ada 3 letters, 3 abjad, 3 huruf dan 3 digit nombor, 3 nombor. A, B, C, 1, 2 dan 3. Dalam soalan peperiksaan, kita biasa jumpa, soalan tanya, berapa cara untuk membentuk kod 4 digit, ingat kod 4 digit yang bermula dengan 2 huruf, yang bermula dengan 2 huruf diikuti dengan 2 angka. Ini biasa dalam peperiksaan. Dia bagi kat kita 3 huruf, dia nak 2 je membentuk kod. Dan dia bagi kita 3 digit, dia nak 2 saja. Jadi macam mana kita nak solve soalan ini? Kita senang je. Kita buat kotak pun boleh. Jadi kotak yang pertama ni mesti huruf. Ada 3 cara untuk mengisi huruf. Okey, kotak pertama. Ada 2 cara untuk mengisi huruf dekat kotak yang kedua. Dan ada 3 digit untuk mengisi kotak yang ketiga sebab dia mesti angka. Dan ada 2 cara untuk mengisi kotak yang keempat kerana dia mesti angka. Jadi bilangan cara dia adalah 3 darab 2 darab 3 darab 2. Ini satu kaedah iaitu guna kotak. Tak susah sangat. Ataupun kaedah yang kedua untuk solve soalan yang sama iaitu mesti bermula dengan 2 huruf diikuti dengan 2 angka. Kita boleh buat 3P2 kerana kita ada 3 huruf dan kita nak pilih 2 huruf diikuti dengan 3 angka. Diikuti dengan 2 angka. Jadi 3P2. Jadi 3P2 darab 3P2 kita akan dapat jawapan yang sama. Ini kaedah yang kedua. Okey, ini kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, tengok macam mana saya buat kaedah yang ketiga untuk selesaikan soalan pertama ni. Dia kata mesti bermula dengan 2 huruf diikuti dengan 2 angka. Jadi saya akan pilih 2 huruf dulu dan susun dia. Iaitu 3C2 kemudian susun kedua-duanya. Dan pilih 2 angka 3C2 dan susun kedua-duanya. Dapat jawapan yang sama. Okey, dalam kes ini metod mana yang saya prefer pelajar jawab ataupun pelajar biasa suka metod mana? Nombor 1 dan nombor 2, yang nombor 3 ni jadi tak sesuai untuk soalan macam ni. Tak sesuai. Okey. Sekarang saya tukar sikit soalan. Ada A, B dan C, 1, 2 dan 3. Okey, soalan dia berbunyi macam ni.
Berapa cara kod 4 digit yang dapat dibentuk daripada 2 angka dan 2 huruf? Dia tak kata bermula dengan 2 huruf diikuti dengan 2 angka. Dia tak kata macam tu. Dia kata berapa cara untuk membentuk kod 4 digit menggunakan 2 huruf dan 2 angka. Maknanya, kita kena ambil 2 huruf dan ambil 2 angka dan kedudukan dia tu boleh mana-mana. Start depan huruf, belakang huruf, tak ada kisah. Dia kena mix semua sekali. So dalam kes ini yang paling mudah adalah kaedah nombor 3. Kaedah nombor 3 ialah daripada 3 huruf, kita pilih 2. 3, pilih 2. Dan daripada 3 angka, kita pilih 2. 3, C2. Baru pilih. Sekarang kita sudah pilih 2, kita sudah ada 4 dekat tangan. Macam mana kita nak susun mereka berempat? 4 faktorial cara. So itu jawapan dia. So dalam kes ini, untuk situasi ini, kaedah nombor 3 paling cepat dan paling clear untuk pelajar jawab. Bagi saya lah. Dia ada cara lain untuk dapat jawapan yang sama. Tapi cara ini yang saya rasa paling straightforward. Tapi bagi saya akan ajar ketiga-tiga kaedah dalam menjawab pilih atur. Jadi kaedah yang ketiga ni iaitu saya going back to the basic, pilih dan baru atur. Ini pilih, dekat sini atur. Okey ke tak cikgu-cikgu? Ke saya dah melalut sangatlah panjang? Ataupun benda ni cikgu dah biasa dan saya nak cikgu, saya harap saya ada something input yang saya boleh bagilah dengan masa yang cikgu luangkan masa malam ni, tak membazir masa. Ada something yang saya boleh kongsi. Okey, saya teruskan Ya. Saya punya sifu-sifu tu standby untuk betulkan saya tu. Cikgu Arif jangan segan-segan saya aja Cikgu Aizudin silap. Kita malam ni kita guru-guru semua. Kita tak ada rasa takut Cikgu Aizudin malu ke, tak nak tegur on the spot. Jangan macam tu. Kalau saya ajar benda salah, orang lain bawa benda ni salah, saya yang berdosa. Cikgu Arif kena betulkan saya on the spot. Kalau saya silap lah. InsyaAllah. Okey, saya teruskan Ini adalah n objek susun R dalam susunan linear. Sekarang saya nak pergi kepada membulat pula. Membulat ni pun benda baru Ada n objek, nak susun R objek pada satu masa, tapi susunan dalam bulatan. Okey, bagi saya 1 minit. Ramai tengah PM saya minta link kelas kita ni. Bagi saya 1 minit untuk pengetahuan cikgu-cikgu, yang daftar sebelum semalam saya sempat SMS, saya sempat WhatsApp. Yang daftar hari ni saya tak dapat WhatsApp. Kerana WhatsApp saya kena ban. Disebabkan saya WhatsApp ramai orang semalam, hari ni dah WhatsApp kena ban, tak boleh WhatsApp orang. Jadi saya kena reply sekejap Saya nak reply beberapa orang yang tanya saya. Link. Okey, saya reply yang mana saya mampulah. Alright, saya teruskan iaitu apa yang saya cerita tadi tu adalah yang ketiga. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Terima kasih Cikgu Aris preparekan benda ni. Preparekan overview ni. Senang nak mengajar. Kalau tak saya mungkin melalut-lalut kat mana dah sekarang. Okay. Jadi saya nak ikut flow ni lah. Sekarang saya nak bagikan yang nombor 4. R objek dari n objek berbeza disusun dalam susunan membulat. Susunan bulatan. Okey, yang nombor 4. Yang nombor 4 ni macam ni cerita dia. Katakan saya ada n objek. Katakan n objek itu 4 benda yang sama. A, B, C dan D. Okay, A, B, C dan D. Saya nak pilih 3 saja dan 3 ni disusun dalam bulatan. Bulatan memerlukan 3 saja. 1, 2, 3. Okey. Kita beritahu tadi, bila kita tak nampak cara nak buat dia macam mana, saya punya style lah, saya akan go back to the basic. Basic dia macam mana? Basicnya ada 4 orang, saya nak pilih 3. Jadi saya akan buat 4C3. Saya akan pilih. Okey, 4C3. Sekarang saya ada 3 orang di tangan, nak susun dekat 3 tempat dalam bulatan, maka susunan dia ialah 2 faktorial, iaitu
3 tolak 1. Kita tahu dah formula tadi, n tolak 1 datang pada mana? 3 tolak 1. Ini satu kaedah lah, kaedah yang pertama. Iaitu kita pilih dulu, daripada 4 tu pilih 3, kemudian kita susun mereka bertiga itu dengan 3 tolak 1 cara susunan. Kenapa 3 tolak 1? Kerana ini adalah bulatan. Kalau dia bukan bulatan, 3 faktorial. Kalau bukan bulatan, 3 faktorial. Tapi sebab dia bulatan, 3 tolak 1 faktorial ataupun 2 faktorial. Okey, saya buktikan dengan formula umum. Formula ni ada dalam buku, tapi pembuktian tidak ditunjukkan lah. Saya tunjukkan dia. Dia punya formula macam ni. Untuk pilih NCR, darab dengan N-1. Okey, saya tunjuk NCR darab dengan N tolak 1 faktorial. NCR ini sebenarnya adalah N faktorial per R faktorial N minus R faktorial. Ini formula NCR. Darab dengan N tolak 1 faktorial. Bukan N tolak 1 R tolak 1. Sorry R tolak 1. Ini adalah R Ini adalah R tolak 1 faktorial. 3 tolak 1, R tolak 1. Saya betulkan bukan N tolak 1, R tolak 1. Okey. Jadi, saya cuba buktikan benda ni. N faktorial per R faktorial. R faktorial itu sebenarnya boleh ditulis sebagai R darab R tolak 1 faktorial. N tolak R faktorial. Darab dengan R tolak 1 faktorial. Jadi kalau kita perasan dekat sini boleh cancel. Jadi yang tinggal adalah N faktorial per R darab N tolak R faktorial, which is kalau kita perasan ini apa? Ini adalah P NPR. Ini sebenarnya adalah NPR bahagi R. So dalam buku teks kita diberi formula ini. Formula ini sebenarnya dah diolah daripada basic formula yang saya cerita tadi. Pilih dulu, kemudian atur. Dalam buku teks, kalau cikgu-cikgu buka buku teks KCSM yang baru, kalau kita nak susun R objek daripada N, disusun dalam bulatan, formula dia adalah NPR bahagi R. Ini formula dia. Formula ni datang daripada mana? Saya baru cerita datang daripada mana formula ni. Dia sebenarnya adalah olahan algebra daripada konsep pilih dan atur. Pilih dan atur, ada N pilih R jadi NCR, kemudian atur ke semua R tadi dalam bulatan jadi R tolak 1 faktorial. Okey, kita permudahkan dia akan jadi NPR per R. Okey ke tak okey ni? Saya punya penerangan ni. Saya cerita sebab kalau cikgu nampak benda ni, bila kita nak explain dekat pelajar nanti, pelajar tanya datang daripada mana formula ini, kita boleh jawablah formula ini datang daripada mana. Itu sebenarnya yang saya punya intention lah, cerita pasal bagaimana formula ini datang. Okey, sangat dah. Jelas. Okey. Kalau jelas, kalau silap, saya takut sebenarnya jelas tak jelas tu saya tak kisah sangat. Saya takut silap je. Cikgu Aizuddin ni mengajar benda salah ni. Itu yang saya takut sangat. Ajar benda salah. Okey, kalau faham, kalau betul, alhamdulillah. Kita teruskan Jadi cerita dia, tak habis lagi cerita dia. Kalau kita ada A, B, C, D, kita nak pilih 3 mereka daripada 4 ni, nak pilih 3 dan susun mereka dalam bulatan, maka shortcut formula dia, saya panggil shortcut formula sebab formula asal dia panjang sikit, ialah 4P3 bahagi dengan 3. Itulah formula dia adalah NPR per dengan R. Alright. So ini adalah yang keempat. Lepas ni kita tengok soalan daripada buku teks Kalau ada buku teks, saya cuba buka buku teks sekejap lagi. Sekarang saya nak bagi yang kelima, iaitu N objek secaman. N objek secaman. Iaitu ada 2 susunan. Yang ini memang totally benda baru. Kita tak ada dalam sukatan KBSM, tak ada.
Okay, jadi benda ni benda baru, yang ini pun benda baru. Jadi kita pergi ke satu, orang kata, suatu new territory. Bagi saya new territory, bagi cikgu-cikgu pun new territory. Benda ni sama-sama kita baru belajar. Jadi saya cuba explain setakat saya mampulah. Benda secaman ini macam ni. Kalau kita ada objek yang sama, yang kita tak boleh bezakan dia. Sebagai contoh, dan soalan dia pun agak favourite dah dalam peperiksaan, yang nombor 5 ni, kita ada objek secaman. Sebagai contoh, saya ada A, B dan C. Saya ada 4 objek, tetapi 2 daripadanya adalah indistinct, tak boleh dibezakan. Tak boleh dibezakan. A yang pertama ni, apa beza dengan A yang kedua? Tak ada beza, tetap A yang sama. Okey. Macam mana kita nak susun mereka berempat ini dalam satu baris? Okey, konsep dia mudah. Mula-mula sekali, kalau A ni adalah A yang boleh dibezakan, katakan ini A1, ini A2. A yang berbeza. Untuk menyusun keempat-empat huruf ini dalam satu baris, ialah 4 faktorial cara. Ini kalau kesemuanya adalah distinct object. Benda yang boleh, yang berbeza. Distinct object. Tetapi sekarang A ni tidak ada beza. Okay. Kalau A ni ada beza, maknanya susunan kita A1, A2, B, C. Ini satu susunan yang berbeza. Kemudian A1, A2, CB. A1, A2, A1, C, A2, B. Dan seterusnya lah. Kita boleh susun dengan cara 4 faktorial cara. 4 faktorial kalau saya nak senaraikan 4 darab 3, 12, darab 2, 24. Saya tak mampulah nak senaraikan 24. Jadi, apa yang saya nak cerita sekarang, kalau objek ini adalah tidak boleh dibezakan antara A1 dan A2, bermaksud apa? Bermaksud dua ni, B dengan C kedudukan yang sama, tetapi yang beza dia A1 dan A2, A1 dan A2 bertukar tempat. Dua ni adalah susunan yang sama. Dua ni adalah susunan yang sama. Kenapa? Sebab A1 dan A2 objek yang sama. Tidak boleh dibezakan. Okay. Jadi, in short, secara rumusan dia, bila kita ada N susunan yang sama, N objek itu dia adalah sama, maka kita bahagikan dia dengan N factorial, R factorial, which is dalam kes ini 2 factorial. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita ada dalam 4 ni ada 2 yang sama, maka 4 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu disebabkan oleh A yang samalah. Kenapa kita perlu bahagi? Sebab dia tak boleh dibezakan. Okay. Sebagai contoh lain, saya bagi contoh satu lagi. Katakan saya ada katakan saya ada Selangor ke Kelantan. Okey, kita tengok Kelantan. Dalam Kelantan ini kita ada huruf-huruf yang berulang, iaitu N ada 2, A ada 2, kemudian yang lain tu semua satu. K, E, L dan T semua satu. A ada 2, N ada 2. Soalan kata, berapa cara yang berbeza untuk menyusun ke-8 huruf ini? Okey, untuk menyusun ke semua huruf daripada Kelantan yang berbeza. Bermaksud A dengan A itu kita kena make sure dia adalah tak boleh A yang sama. Maksud saya macam ni. A itu adalah 2 objek yang sama, tidak boleh dibezakan. Kita kena take account N dengan N pun kita kena consider dia adalah objek yang sama. Jadi macam mana kita nak buat? 8 faktorial per dengan 8 faktorial per dengan A ada 2 kali, jadi 2 faktorial. N ada 2 kali, 2 faktorial. Jadi ini jawapan dia. 8 faktorial per 2 faktorial per 2 faktorial, boleh tekan kalkulator dan dapat jawapan. Saya harap saya punya penerangan ni agak jelas. Macam saya tak berapa jelas pula penerangan. Cikgu Haris boleh bantu tak Cikgu Haris? Secaman ini adalah identical, betul.
ataupun Ya, ya, ya. indistinct. Alike pun sama ya. Ah, Similar object, alike, semua boleh lah tu. similar object, alike, identical, indistinguishable, ada perkataan dia. Cikgu Arif tak buka iPad lagi ke? Tak ada, tak apa, teruskan. Tak nak? Okey lah ni, Okey, saya dah okey teruskan dah. ni. Saya takut Teruskan. Cikgu Kalau Arif salah nak baru buka. saya tegur lah. Tak salah, okey dah. Okey, InsyaAllah, tegur saya. Sifu saya tengah tegur, nak tengah standby. Okey, saya teruskan iaitu ini adalah yang kelima. Yang kelima, saya go back kepada yang tadi, yang kelima dan yang keenam. Okey. Yang keenam ini sama macam tadi. Cuma susunan dia adalah dalam bulatan. Jadi kita contohnya saya go back kepada example Kelantan tadi. Kelantan tadi, mana Kelantan? Okey. Ini adalah untuk linear. Linear. Kalau Kelantan ini disusun dalam bulatan, okey, disusun dalam bulatan, apa yang beza hanya yang atas tu je yang beza. Iaitu kita kena ambil 8 tolak 1 sebab dalam bulatan yang bawah tu sama. Ya. Sebab A berulang 2 kali, N berulang 2 kali. Cuma dalam bulatan dia tak jadi N faktorial lah, dia akan jadi N tolak 1 faktorial. Itu saja beza dia. Okey? Harapnya benda ni jelas sebabnya dia tak ada beza sangat pun. Antara linear dengan circular punya permutation ini dia tidak ada beza sangat pun. Dia beza dia dekat N dengan N tolak 1 tu je. Okey. Tapi ada 1-2 contoh yang sejak lagi saya tunjuk yang mana kalau bulatan itu counterclockwise dengan clockwise tidak ada beza, dia kena consider juga. Kejap lagi saya bagi contoh yang lebih complicated lah. Okay, sekarang saya cover basic dulu. So, ada secaman ke, tak ada secaman ke? Kalau dalam circular, kita akan ambil N tolak 1. Bila kita ada secaman ataupun identical object, then kita bahagi dengan identical object punya bilangan dia. Kalau 2 identical object, 2 factorial. Kalau ada 3, 3 factorial and so on. Okey, saya cuba explain dulu. Kejap lagi tak jelas, cikgu boleh buka mic, cikgu bertanya dan cikgu kawan rakan-rakan boleh bantu. Jadi saya tak kisah sebenarnya ajar kat cikgu ni sebab ramai yang boleh bantu kalau saya tersilap. Saya pun saya sangkut pun ramai yang boleh bantu. Okey, yang ketujuh. Saya pergi ke yang ketujuh. R object. Okey, yang ketujuh ni R object dari N objek secaman. Okey, yang ini saya dah confirmkan dengan Cikgu Haris, Cikgu Jeb hari tu. Sebenarnya topik ni kita dah bincang hari tu Cikgu Haris, kalau masih ingatlah. Ya. Yang mana yang ini okey. Yang ini sebenarnya di luar daripada kita punya, tak ada dalam formula. Kita tak ada formula yang NPR bahagi dengan R1 faktorial, R2 faktorial, tak ada. Formula ni sebenarnya tak ada. Kita kena ambil case by case. Ingat tak kita bincang dalam guru hari tu? Ya. Jadi sebenarnya Cikgu Jeb kata dia semak dengan bahagian hari tu. Bahagian mana Cikgu Jeb cakap Cikgu Jeb ada tak? Boleh bantu tak? Yang ini sebenarnya tak ada kan dalam DSKP kita? Dalam BPK memang luar silibus. Dalam silibus. Jadi sebenarnya kalau masih ingat topik ni kita bincang dengan Cikgu Zul dalam satu grup guru hari tu. Kenapa ada jawapan berbeza, kalau pecah kes ada jawapan berbeza, kalau guna formula jawapan berbeza. Saya boleh go inline lah kalau nak explain benda tu. Tapi saya rasa confusing jugalah kalau saya explain live macam ni. Dan benda tu pun tak ada dalam silibus, saya pun tak nak spend masa sangat lah dekat benda yang tak ada dalam silibus ni. Cuma kita takut benda tu keluar exam je. Tiba-tiba keluar exam, bila keluar exam tu yang kita takut sebenarnya. Sebab orang yang penggubah peperiksaan ni kadang-kadang dia ambil luar-luar sikit, dia ambil tambah-tambah ekstra-ekstra sikit, menyebabkan benda tu jadi susah. Sebenarnya benda tu tak susah sangat pun. Kalau SPM dia terpaksa ikut SKP. Kalau SPM lah. Percubaan penggubahan kadang dia tak tengok SKP. Kalau percubaan, kalau ujian tengah tahun, kadang-kadang dia luar sikit kan Cikgu Jeb? Kalau boleh rujuk di SKP. Kalau macam tu, kalau penggubah ikut di SKP, maknanya tak susah sangat.
Yang masalahnya kadang-kadang dia pergi luar tambah nak jadi kebat, dia tambah STPM punya kadang kita jumpa STPM punya permutation pun ada. Itu jadi susah. Okey, jadi saya tak bincang yang ni lah sebab yang ini dia complicated sikit, rumit. Benda ni dibincangkan dalam grup hari tu sebenarnya. Saya ada explain panjang. Siapa berminat nanti kita cuba share balik dalam grup. Saya ada explain contoh yang panjang yang mana jadi kita boleh tengoklah, saya nak explain kat sini pun jadi panjang lagi. Okey, jadi malam ini basically saya dah cover apa yang kandungan selain daripada beberapa contoh yang saya belum tunjuk Saya nak cerita pasal contoh-contoh tambahan daripada buku teks, iaitu yang pertama, dalam skala permutation ini ada kes di mana susunan clockwise dengan counterclockwise ni tidak penting ataupun tidak boleh dibezakan. Maksud dia macam mana? Maksud dia macam ni. Contohnya anak kita yang perempuan itu, dia nak buat satu rantai. Dia beli manik-manik kecil, dia pun nak susun jadi rantai. Jadi katakan kita ada satu getah kat sini, ada tali yang halus dan kita ada 4 biji manik yang berlainan warna. Katakan manik yang pertama adalah nombor 1, warna yang pertama nombor 2, warna yang ketiga nombor 3, warna yang keempat nombor 4. Jadi saya pun beritahu kepada anak saya. Anak saya ada 3 orang anak perempuan, dia orang suka sangat buat benda ni lah. Saya beritahu dia. Kakak cuba buat susunan yang berlainan. Ada 4 color ni, cuba susun cara berlainan supaya kalau nak pakai tu boleh pakai, esok nak pakai style macam ni, color susunan macam ni, lusa boleh pakai macam ni, tulat boleh pakai macam ni, semua tak sama. Okey. Jadi anak saya pun buatlah. Contohnya dia pun buat. Hari pertama dia buat manik pertama 1 kat sini, manik kedua dekat sini, manik ketiga dekat sini, manik keempat dekat sini. Okey. Jadi saya dapat satu rantai, susunan dia macam ni. 1, 2, 3, 4 ke arah kanan. 1, 2, 3, 4 ke arah kanan. Okey. Jadi sekarang, esoknya, anak saya pun susun lagi. Okey. Dia pun buat susunan kedua, susunan ketiga, susunan keempat dan seterusnya. Cuma, rantai ni dia special sikit. Sebab dia ada 2 belah. Sebenarnya, satu susunan boleh dipakai 2 cara yang berbeza. Ada satu rantai susunan sama, tapi saya flipkan rantai yang sama ni, saya flip je, saya terbalikkan dia. Tiba-tiba nombor 2 berada dekat sebelah kiri, nombor 4 berada dekat sebelah kanan, nombor 3 masih kat bawah. Jadi, kalau kita nampak dekat sini, asalnya anak saya dia buat satu gelang je. Tapi dia boleh pakai 2 hari. Hari pertama, dia pakai yang warna merah dekat atas, warna putih dekat kanan, warna biru dekat bawah, warna hijau dekat kiri. Esoknya dia kata, ayah tak nak buatlah gelang baru, nak pakai gelang sama. Tapi nak flip je. Bijak dia. Dia flip je, jadi dia dapat warna putih dekat sebelah kiri, warna hijau dekat sebelah kanan. Jadi dia dah dapat 2 gelang macam dua susunan berbeza, tapi dia buat satu je. Jadi dengan kes ini sebenarnya kita panggil susunan macam ni adalah counterclockwise dengan clockwise itu adalah susunan yang sama, tidak boleh dibezakan. Dia susun satu susunan tapi dia flip, dia jadi susunan satu lagi. Jadi dalam kes ini apa yang kita akan buat ialah, tadi kita ada formula, ingat tak? NPR bahagi dengan R. Ingat tak tadi formula NPR bahagi dengan R? Jadi kali ini kita bahagi 1/2. Kita bahagi 2. Kenapa kita bahagi 2? Kita bahagi 2 kerana susun sebelah kiri ke susun di sebelah kanan ke, counterclockwise ke, clockwise ke, tidak ada beza. Dia buat satu gelang dia boleh pakai 2 hari. Jadi kita bahagi 2. Kes dia macam mana? Kes dia adalah dalam situasi di mana objek yang kita susun itu dia boleh flip. Dia boleh angkat dan boleh terbalik. Boleh flip lah. Kalau susun orang di meja makan, tak boleh flip. Confirm tak boleh flip. Takkan orang nak duduk ke bawah kan? Flip meja semua tak boleh.
Tapi kalau benda yang boleh diterbalikkan, macamnya buat jambangan bunga, buat rantai, buat gelang, everything objek yang boleh diangkat dan boleh diterbalikkan, bilangan susunan dia kita bahagi 2. Okey, boleh Jelas tak? Ke tak jelas? Okey, jelas. Jadi kita bagi 2 macam itulah. Dianya objek-objek tu contoh-contoh dalam buku teks pun ada. Saya buka contoh buku teks. Contoh 8, muka surat 126. 126 contoh 8. Okey, contoh 8. Sekejap saya buka. Ya, saya baca contoh 8. Contoh 8 ini sekejap, saya nak buka soalan ini. Saya post ke Telegram. Sekejap. Dan saya buka Telegram. Okey, semua boleh baca soalan. Nadia membeli 12 butir manik pelbagai warna di Pasar Kraftangan Kota Kinabalu dan bercadang membuat seutas gelang. Jadi gelang ni objek yang boleh flip lah. Jadi kita susun counterclockwise ke doesn't make any difference. Kerana susun satu arah boleh terbalikkan jadi arah yang satu lagi. Jadi dua-dua arah tu tak ada beza lah. Nadia mendapati bahawa gelang itu hanya memerlukan 8 butir manik saja. Berapakah bilangan pilih atur untuk menghasilkan gelang tersebut? Jadi dia ada 12, dia nak pilih 8 dan susul dalam bulatan. Okey, daripada 12 nak 8 susul dalam bulatan. Jadi 12 pi 8. Ini adalah 12 pilih 8 susun dalam bulatan bahagi 8. Okey, susul dalam bulatan bagi 8. Disebabkan dia adalah gelang, maka darab 2 kat sini. Itu saja. Jadi 12 pi 8 bahagi 8 darab 2. Jawapan pun dah ada lah. Okey, ini kes yang mana susunan membulat tadi. Okey, saya nak pergi satu lagi situasi yang banyak kita jumpa dalam soalan adalah kes susunan bersebelahan yang Cikgu Jack kata tadi macam mana nak buat susunan bersebelahan dan susunan berasingan. Yang ini sebenarnya yang saya cuba nak fokus malam ni sebelum kita bersurai iaitu apa yang di SKP punya nota-nota tu saya dah cover rumus-rumus dia tu. Sekarang saya nak bagi ke soalan yang kita katakan soalan yang aras tinggi sedikit. Kalau soalan itu luar kebiasaan, aras tinggi sikit, dia akan bagi syarat yang agak complicated. Antara syarat yang complicated yang boleh ditanya adalah objek itu mesti bersama-sama, disusun bersama-sama, objek itu mesti berasingan. Jadi benda-benda tu kita panggil syarat-syarat untuk susunan itu. Kita kena, saya nak explain macam mana nak solve soalan-soalan tu. Okay, sebelum saya pergi ke part tu, ada tak cikgu-cikgu nak tanya apa-apa soalan sampai 1 jam pertama ni? Kalau ada, okey, cikgu Ting tanya bahagi 2 sebab ada separuh daripada total susunan sama satu sama lain. Ya dia kita bahagi 2 kerana susunan counterclockwise satu arah ke arah pertama counterclockwise dengan counterclockwise dengan clockwise susunan arah yang kedua itu dia tidak ada beza. Bermaksud macam ni. Kita buat satu susunan tapi kalau kita nak dia arah satu lagi kita just simply flip je dia. Jadi kita tak payah buat semua sekali. Sebab tu kita buat 1/2. Macam saya beritahu anak saya tadilah. Adik buat gelang yang berbeza-beza, nak pakai berbeza-beza. Jadi dia buat separuh je. Dia tak payah buat semua. Sebab benda ni boleh darab 2. Dia boleh darab 2, dia akan dapat dia buat 1 tapi dia darab 2, dia akan dapat 2 susunan yang berbeza lah. Tapi sebenarnya dia tak payah buat semua sekali, dia buat separuh je. Sebab tu kita buat 1/2 daripada NPR per R tadi tu. Saya takut penjelasan saya ni agak merapu sikit kadang. Apa yang saya nak cerita tu tak sampai. Jadi saya minta maaf kalau saya explain tak berapa jelas. Cikgu mungkin boleh buka buku teks dan boleh baca mungkin better. Okey, saya cuba yang terbaik lah. Okey, satu lagi, ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita pergi ke part yang saya kata tadi, susunan bersebelahan dan susunan berasingan. Okay. Kalau tak ada, kita take 5 minute break boleh tak? Kita sambung 9.30. Kita take 5 minute break kalau cikgu-cikgu nak
minum air sekejap ke, siapa-siapa nak pergi toilet sekejap, kejap lagi kita sambung 9.35. Saya pun nak turun minum air kejap. Kalau cikgu ada nak soalan nak tanya apa-apa ataupun ada soalan daripada daripada set soalan mana-mana, soalan exam soalan percubaan ke, soalan latihan ke yang cikgu rasa berkait dengan pilih atur yang kita tengah bincang malam ni dan cikgu tak berapa jelas cara nak solve, cikgu boleh snap gambar dan cuba post dekat kita punya ruangan chatting tu. Chatting room tu boleh post file saya rasa. Okay. Cikgu post kat situ, mungkin kita boleh bincang. Kalau saya tak boleh solve, ramai sifu-sifu dalam ni akan bantu. Boleh solve. Cikgu Liu tanya, kalau objek disusun dalam bentuk piramid 3 dimensi, itu dikira dalam susunan bulatan ke? Cikgu Haris, boleh komen tak Cikgu Haris? Saya tak pernah terbaca lagi pasal
soalan susunan Okey, 3. kebetulan Ah. saya baru nak tanya bukan ni nak terangkan benda ni. Okey. Susunan tadi kalau kita ada clockwise and anti-clockwise itu ialah 2 dimensi. Okey. Bila kita susun piramid kita ada 3 dimensi Betul ke cikgu? Okey. Jadi bilangan tu bila kita ambil ialah NPR dibahagi dengan N didarabkan dengan dimensi faktorial. Okey. Saya dah silentkan yang tadi bunyi. Okey. Saya ulang. Ulang sekali lagi. Okey. Bagi susunan clockwise dan anti-clockwise, berarti kita di dalam 2 dimensi, maknanya di bawah tu kita akan bagi dengan 2 kan. Sebenarnya bagi 2 faktorial lah, tapi 2 faktorial dengan 2 sama. Bila susunan 3 dimensi, kita akan bagi dengan 3 faktorial. Maknanya kalau susunan n dimensi, bagi n faktorial. Macam tu. Jadi kalau clockwise counter clockwise tu sebenarnya kita bahagi 2 faktorial sebab 2 dimensi. Okey. Saya jelas. Cikgu Haris PM direct saya tu. Cikgu Haris kena post dekat semua public. Ya, memang Message. saya PM direct tadi. Sebab soalan tu tadi tak wujud lagi kan. Jadi saya bagi dia kebetulan tengah tulis tu cikgu tertanya kan. Jadi nampak piramid lah. Okeylah. Okey. Jadi jelas lah Cikgu Liu. Okey tak Cikgu Cuma Liu? dia luar konteks tu. Luar konteks lah. Ini lebih kepada curiosity lah nak tahu. Ya. Okey. Cikgu Haris ni dia banyak membaca, dia suka kaji benda-benda yang luar-luar sikit. Kalau saya tak faham pun saya tanya Cikgu Haris juga. Okey. Saya tak faham pun tanya Cikgu Azudin juga. Okey, saya nak sambung pasal yang tadi. Okay. Yang pertama saya cerita pasal kalau ada syarat objek itu mesti bersama. Sebagai contoh, katakan objek itu bersama. Saya cerita dia dalam kes linear dulu. Objek bersama. Side by side ataupun bersebelahan lah objek bersama. Sebagai contoh, katakan saya ada A, B, C, D, E dan F, G dan H. Ada 8 objek. Sekarang, macam mana kita nak susun ke-8 huruf ini, semua sekali susun ke-8 huruf ini, in such a way, 3 huruf yang pertama ni, A, B dan C, mesti duduk bersebelahan. Ataupun mesti disusun bersama-sama. Okay. Jadi cara nak susun dia macam ni. Bila objek itu mesti disusun bersama-sama, kita treat dia sebagai satu objek bebas. Sebab dia bila dia bergerak, bila kita shuffle kedudukan dia, mereka akan bergerak bersama-sama. Kerana mereka tak boleh dipisahkan lah, mesti bersebelahan. Jadi kita akan treat ini sebagai satu, yang lain ni objek bebas lah masing-masing. Jadi instead of kita ada 8 objek bebas, sekarang kita sudah ada 5 objek bebas. Bukan lagi 8 tapi 5 kerana A, B dan C kita anggap sebagai satu. Jadi 1 tambah lagi 4, total dia 5. Okey, jadi macam mana nak menyusun 5 objek bebas? 5 so call 5 sebab dia 3 tu kita anggap 1, jadi 5. Jadi cara dia adalah 5 faktorial cara. Untuk susun 5 objek bebas, 5 faktorial cara. Okey, tapi ingat 3 tadi tu bukannya tak boleh bergerak langsung. Mereka sesama mereka, A, B dan C ni boleh tukar jadi ACB, CAB, BCA. Jadi sesama mereka itu boleh disusun dengan 3 faktorial cara. Ada 3, jadi kita tukar, kita susun 3 faktorial cara. Jadi itulah cara untuk kita menyusun objek bebas, objek yang mesti disusun bersebelahan ataupun bersama-sama. C dah tercicir? C dah tercicir. Okey. Alright, A, B dan D. A, B dan D. Okey, jadi ini contoh yang pertama. Katakan saya bagi satu lagi contoh. Katakan kita ada 8 orang kawan. Kita ada 8 orang kawan. Kita masuk nak tengok wayang. Soalan situasi. Masuk tengok wayang. 3 orang pertama ni kata kami bertiga nak duduk bersebelahan. Nak duduk sama-sama. Okey. Kemudian E dengan F ni kawan baik. Dia kata dia pun nak duduk sama-sama. Jadi G dengan H tu tak kisah. Duduk sebelah siapa pun tak kisah. Jadi sekarang kita ada syarat yang lebih complicated. Iaitu ABC mesti disusun bersama-sama. E, F mesti disusun bersama-sama. G dan H tak ada apa-apa syarat. Maknanya bebaslah duduk kat mana-mana pun dia tak kisah. Asalkan boleh layan movie tu.
Okey. Jadi macam mana kita nak susun mereka berlapan di atas satu baris di panggung wayang? Maka kita kira dulu mula-mula ada berapa objek bebas kalau kita shuffle mereka bergerak bersama-sama. Dalam kes ini ada 1, 2, 3, 4. Walaupun ada 8 orang tetapi yang bebas bergerak adalah 4 objek saja. Objek bergerak secara bebas. Jadi kita susun mereka berempat, 4 objek bebas dengan 4 faktorial cara. Okay, itu step yang pertama, susun as a group. As a group ni maknanya grup susun mereka secara bebas 4 faktorial cara. Grup yang pertama ada 3 orang, A, B dan D. Mereka bertiga ini masih boleh tukar-tukar tempat, tetapi sesama mereka je lah. Dalam kes ini kita darab dengan 3 faktorial cara sebab untuk 3 orang yang pertama ni, dan 2 orang yang kedua ni pun boleh ditukar-tukar tempat sesama mereka sendiri dengan 2 faktorial cara. Jadi bilangan cara menyusun 8 orang ini in such a way A, B, D mesti duduk bersebelahan bersama-sama, E dan F mesti duduk bersama-sama. Ini cara dia. Okey, jelas tak cikgu-cikgu? Kalau ada yang tak jelas, kalau ada tak berapa jelas, tolong buka mic lah, senang buka mic dan komen sikit lah. Ataupun okey, kalau jelas saya teruskan Mana juga pula kalau kita nak susun mereka dalam bulatan. Ini baru linear. Sekarang kita nak susun mereka dalam bulatan. Dalam bulatan situasi sama juga. Yang mana yang beza ialah apabila kita susun grup mula-mula tadi, itu je yang beza. Yang lain tu sama. Contohnya macam ni. Kita ada 8 orang sekawan datang kedai makan, nak duduk di meja makan yang ada 8 kerusi. Ada 8 kerusi. Mereka nak duduk 8 kerusi. Okey. Jadi lepas tengok wayang tadi, mereka berlapan kata jom kita makan pergi kedai mamak. Ada meja besar, duduk dekat meja besar tu. A, B dan D ni kata kita duduk sama-sama lah. Okey, kita duduk sama-sama. Jadi mereka tu satu grup duduk sama-sama. Kemudian E dan F duduk sama-sama. Jadi satu objek bebas lagi, 2 objek bebas kat situ. Bila kita shuffle mereka, mereka akan bergerak sebagai sama-sama, satu grup. G dengan H pun tak kisah, aku duduk mana pun tak apalah asalkan aku dapat makan je. Jadi G dengan H redha je. Jadi macam mana kita nak susun 4 grup ini? Jadi kita panggil 4 objek bebas, kita nak susun dalam bulatan, kita kena susun dengan 3 faktorial cara. 4 tolak 1. Bukan lagi 4, tapi 4 tolak 1. Tadi 4 faktorial, sekarang 4 tolak 1 faktorial. Kenapa? Kerana dalam bulatan. Tadi kenapa dalam panggung wayang 4? Kerana itu dalam linear. Linear ada hujung, ada hujung. Hujung dan hujung ni maknanya ada distinct starting, ada distinct end. Dia ada hujung-hujung. Kalau bulatan ni dia tidak ada hujung, tidak ada hujung. Tak ada hujung kita panggil circular lah, cyclic ataupun circular. Okey, jadi dalam kes ini datang kedai makan, nak duduk macam mana? 3 faktorial cara, darab 3 faktorial cara, darab 2 faktorial cara. Beza sikit je. Ini susunan dalam panggung wayang. Pergi kedai makan, susunan dia berbeza sedikit. Bilangan dia kurang sikit. Cikgu Azudin Ya. 7 seat. 7 seat. 7 seat. Bukan 8 seat. A, B, D, E, F, G, H ada 7 seat. Oh, 7 seat. Okey, 7 seat. Oh, saya tersilap Tadi saya buat silap ke daripada atas tadi? Betul lah, betul. Yang lain betul. Yang lain betul. Kedai mamak tu salah hebat. Kedai mamak je. Kedai mamak ni yang tersilap Mama ambil satu kerusi. Lebih seat satu. Ya ke? Jawapan betul. Okey. Jawapan betul lah. Jawapan betul. Jadi sebenarnya bukan 8 seat lah, ada 7 seat je. Okey. Okey, ada 7 seat. Itu pun tak cukup lagi. Okey. Alright, terima kasih yang betulkan. Saya pun takut juga tersilap. Rupanya dah tersilap pun. Terima kasih. Jadi saya harap penerangan saya ni jelas Apa beza objek yang disusun bersama-sama dalam linear? Kalau ada syarat dia, ini mesti bersama, ini mesti bersebelahan. Dan kalau situasi yang sama, kita tukar setting je. Setting linear tukar setting circular. Dia beza dia dekat mula-mula tu je. Dekat
dekat bila nak susun mula-mula tu, setting dekat susun group tu. Yang lain tu sama dah. Okey, so itu adalah objek yang kita panggil objek bersama dalam linear dan dalam circular punya susunan. Okey, sekarang saya nak pergi kepada kes kedua. Yang kes kedua ni lebih complicated. Macam mana kita nak kira, iaitu objek berasingan. Yang ini yang saya rasa ramai yang pelajar-pelajar masih confused. Macam mana nak buat? Objek berasingan ini ada dua kaedah. Ada dua kaedah. Kaedah pertama, bila boleh guna, saya akan cerita. Kaedah kedua, bila boleh guna. Okay. Katakan saya ada contohnya A, B, C, D dan E. Ada 5 objek. Mudah, saya bagi contoh mudah. 5 objek. Soalan kata, berapa cara untuk menyusun kelima-lima objek di atas, yang mana 5 objek ni adalah tak samalah. Kelima-lima objek di atas. Yang mana two particular object, iaitu A dan B, dia tak sebut A dan B pun tak apa. Kalau dia kena two particular object, must be separated. Mesti diasingkan. Tak boleh duduk bersebelahan. Okay, contohnya A dengan B mesti diasingkan. Tak boleh duduk bersebelahan kerana mereka bergaduh. Sebagai contoh. Okay, kaedah yang pertama yang biasa kita jumpa dalam kertas exam, kalau soalan itu arah sederhana, dia akan jumpa dua objek yang mesti dipisahkan. Dua je. Jadi kalau dua sahaja objek yang dia mesti dipisahkan, dia boleh guna kaedah yang pertama ni. Okay. Iaitu kita cari dia punya set pelengkap. Set pelengkap ini maksud dia apa? Kita ambil yang tanpa syarat. Tanpa syarat ini maksudnya semua orang itu boleh duduk di mana-mana. Tak kisah, tak ada syarat apa-apa. Iaitu 5 faktorial cara. Ini kita panggil tanpa syarat. Dan kita tolak dengan set di mana ataupun situasi di mana A dan B ni duduk bersebelahan. Kes tadi. A dan B duduk bersebelahan. Kita ambil cara nak buat dia, kita pun kira lah. Ada 4 objek bebas, 4 faktorial, iaitu 1, 2, 3 dan satu grup ni. Satu grup ni kita anggap satu objek, 4 objek bebas, 4 faktorial, darab dengan 2 faktorial. Jadi 5 faktorial tolak 4 faktorial darab 2 faktorial. Okey, kaedah pertama ni kita boleh guna. Tak ada masalah. Dia hanya boleh digunakan dalam situasi di mana objek yang kita mesti asingkan itu hanya 2 saja. Kalau 3 dan ke atas, yang macam Cikgu Jeb beritahu awal-awal tadi, 3 dan ke atas, dia dah tak boleh guna dah kaedah ini. Kita panggil kaedah complement set ni, kaedah set pelengkap ni. Kaedah pelengkap ini tidak boleh digunakan kalau objek yang mesti dipisahkan itu 3 dan ke atas. Okay. Sebagai contoh, kalau soalan kata berapa cara untuk menyusun, katakan saya bagi contoh kedua. Contoh 2. Saya ada A, B, C, D, E, F, G dan H. Harapnya kali ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Harapnya soalan kata, berapa cara untuk menyusun ke-8 huruf di atas in such a way A, B dan C mesti berasingan. Okey, mesti dipisahkan. Tidak boleh duduk bersebelahan ataupun mesti dipisahkan lah. Maknanya A tak boleh duduk sebelah B, B tak boleh duduk sebelah C, A dengan C tak boleh. Jadi mereka bertiga kena asing. Okay. Kalau pelajar jawab kaedah yang pertama, ambil without restriction, tolak dengan 3 kes bersama-sama, itu adalah tak betul. Tak betul. Kenapa tak betul? Kerana dengan buat cara macam tu, ada situasi di mana 2 objek tu A, B duduk bersama-sama pun tidak ditolak. Dia kena tolak juga sepatutnya. A dengan C duduk bersama-sama, sepatutnya ditolak. Tapi dia tak ditolak. Kerana yang kita tolak hanya A, B dan C duduk bersama-sama. Jadi dalam kes itu, awak guna, kalau pelajar guna strategi yang pertama, kita dah tak dapat dah. Kita tak dapat jawapan yang betul. Jadi macam mana nak jawab? Ini kaedah yang kedua yang saya nak kongsi dengan guru-guru. Okey. Kaedah dia macam ni. Katakan kita tahu bahawa daripada 8 ini ada 5 objek ini tidak ada apa-apa syarat. Tidak ada apa-apa syarat. Dia boleh duduk dekat mana, sebelah siapa dia boleh duduk. Okey. Jadi kita susun mereka berlima dulu. Kita susun
mereka berlima dulu. Jadi macam mana nak susun 5 objek? 5 faktorial cara. Okey, 5 faktorial cara. Okey, katakan saya susun mereka berlima dengan di 5 tempat lah. 5 kotak ini saya susun 5 objek tadi. Iaitu D, E, F, G dan H. Macam mana nak isi 5 objek ke dalam 5 kotak, 5 faktorial cara. Alright. Sekarang, macam mana saya nak tempatkan 3 huruf yang mesti dipisahkan ini? Mereka bertiga ini boleh berada di mana-mana di kawasan yang bertanda blank ini. Yang saya letak blank ni. Saya letak dash kat bawah tu. Dekat dash kat bawah ni adalah spaces ataupun ruangan yang terbentuk antara objek-objek yang tidak ada syarat tadi. Kalau ada 5 objek yang tanpa syarat, maka kita ada 6 ruangan yang boleh kita isi dengan 3 objek bersyarat. Kenapa ada 6? Kerana tengah-tengah ada 4. 1, 2, 3, 4 dan hujung ada 1 dan 1. Jadi ada 6 spaces. Okey, jadi kita bukan nak isi ke 6-6-nya. Kita nak isi 3 je. Sebab kita ada 3 je objek yang kita mesti asingkan. Jadi kalau katakan contohnya D kotak sini, E dekat sini, F dekat sini, G dekat sini, H dekat sini. Tapi kita ada 3 sahaja huruf yang kita nak isi dalam 6 spaces ini. Kita pun ambil 6 P3. Jadi 5 faktorial darab 6 P3. Isilah mana-mana daripada 6 tu isi 3. Contohnya saya isi kat sini A, dekat sini B, dekat sini C. Jadi kita punya susunan akan jadi A, D, B, E, C, F, G, H. Ini susunan yang kita dapat. Contoh salah satu susunan daripada yang kita dapat yang mana A, B dan C adalah separated, terasing. Okey ke tak okey? Laju sangat ke saya cerita ni? Ini adalah situasi di mana objek itu kita kena asingkan dia. Kalau kita buat benda yang sama dekat sini, kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, contohnya case tadi, case A, B, C, D dan E ni, kita guna kaedah kedua. Jadi kita pun tengok A dan B mesti diasingkan. Jadi yang tak ada apa-apa syarat C, D dan E. Jadi kita susun mereka bertiga dulu. 3 faktorial. Okey, dari 3 objek ini kita akan dapat 4 ruangan, 4 blanks, 4 ruang kosong. 2 dekat tengah, 2 dekat hujung, kiri kanan. Jadi ada 4 semua. Kita nak isi dengan 2 je. Darab dengan 4P2. Jadi kita akan dapat jawapan yang sama dengan yang pertama. Jawapan tu sama. Kaedah pertama tu memang boleh guna, tapi situasinya hanya 2 objek yang mesti diasingkan. Kaedah yang kedua itu lebih general. Semua kes boleh guna. Ada 2 objek ke, 3 objek ke, 5 objek ke, objek selang-seli ke, apa-apa objek, apa-apa situasi, kita boleh selesaikan dia. Kita boleh gunalah. Okey tak cikgu? Ke nak contoh lagi? Tak berapa jelas? Tak berapa jelas beritahu Sebab yang ini kadang-kadang kali pertama dengar tak berapa nak dapat tangkap, dia nak satu lagi contoh, 2 lagi contoh. Jadi saya fahamlah. Tapi kalau cikgu-cikgu dapat tangkap, saya tak payah panjangkanlah. Cukup jelas untuk saya. Kalau jelas okey. Okey, kalau dalam kes secaman pula, objek ni mesti dipisahkan, tapi ada objek secaman. So, contohnya ada dalam ni ada A, B, C, I, M, N, P. Okey. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mana A tu dia berulang 2 kali. Soalan berbunyi macam ni. Berapa cara yang berbeza untuk menyusun ke-8 huruf di atas? Okey, dengan syarat semua huruf vokal mesti berasingan. Maknanya mesti tidak bersebelahan. Tidak boleh bersebelahan lah. Vokal-vokal tidak boleh bersebelahan. Itu soalan dia berbunyi. Berapa cara untuk menyusun ke-8 huruf ini dengan syarat huruf vokal tidak boleh disusun bersebelahan ataupun mesti berasingan. Okey, cara dia, kaedah dia sama tadi. Iaitu
Huruf vokal kita ada 3 dalam ni. A dan I. Ada 3 huruf vokal dan ada 5 konsonan. 5 konsonan tidak ada apa-apa syarat. Kita pun susun 5 faktorial cara untuk konsonan. 5 faktorial cara konsonan. Okey. Sekarang kita nak susun vokal dulu. 3 vokal. 3 vokal itu boleh disusun dalam 6 ruangan yang terbentuk. 5 dia akan membentuk 6 ruang. Dia senang je tambah 1. Kalau 5 objek bebas yang tidak ada syarat, 5 objek bebas, contohnya tangan saya ni ada 5 objek bebas. Nampak ke tak tangan saya? Kita nampak. Nampak? Okey. Okey. 5 objek bebas, kita tengok ruang dia ada 4 celah antara jari ni. 1, 2, 3, 4. Tapi jangan lupa, hujung dengan hujung pun dia boleh duduk juga. Jadi kalau ada 5 objek bebas, dia akan ada 6 blanks, 6 ruang. 6 space. Jadi dekat sini ada 6, kita nak isi 2. 6 P2 dekat situ. Kita nak isi 3, bukan 2, 3. A dan I. Okey, ini adalah kaedah yang tadi. Tapi disebabkan oleh dalam ni ada objek yang sama, kita kena bahagi dengan 2 faktorial. Itu je yang tambahnya. Jadi sebenarnya benda yang sama, tapi disebabkan oleh ada identical object, kita kena bahagi 2. Okey. Alright. Cikgu harap pula. Saya harap sampai yang saya explain ini, saya rasa apa yang saya nak kongsi malam ini, saya dah kongsi lah. Kalau ada yang tertinggal lagi, saya rasa tak ada dah. Saya tak. Kalau ada apa-apa cikgu nak tanya, ataupun kalau ada rakan-rakan yang nak tambah, Cikgu Haris ke, Cikgu Jeb ke, Sifu Ishak ke, kita ada ramai sifu-sifu GC dalam ni. Cikgu Alia ke, GC daripada Sabah ada tadi. Tolonglah tambah. Saya ni orang kecil je. Ilmu tak banyak. Jadi tuan-tuan yang sifu-sifu ni lebih berhak sebenarnya untuk bercakap malam ni. Tapi bagi jalan kat saya, orang kata, Cikgu Aizuddin start dulu. Mungkin dari sesi kedua, sesi ketiga nanti, next classes, mereka akan kongsi. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, ada tak soalan? Kalau tak ada, kita nak end kat sini lah. Kalau tak ada, saya sendiri dah tak ada benda lah. Kecuali ada soalan yang ditanya, boleh saya bincang. Sebab saya tak prepare soalan exam. Saya prepare soalan exam daripada topik lain. Jadi topik ni saya tak bincang lah malam ni. Vektor yang biasa orang tanya dalam grup guru, antara vektor yang ini, vektor yang ni orang keliru, kenapa water current arah ke sini, kena lambik negatif ke. Saya plan nak bincang benda ni lah, tapi mungkin next session lah. Okay, ataupun macam mana nak jadikan dia sebagai function yang boleh kita inverse. Asalnya dia memang tak ada inverse function. Untuk kuadratik, kita tidak ada inverse function, tapi macam mana nak jadikan dia ada inverse function? Kita strictkan domain. Saya ingat nak bincang benda tu malam ni, tapi dia terlalu luas. Jadi kita fokus kepada topik ni saja. Okey, kalau tak ada apa-apa, Cikgu Haris, apa-apa Cikgu saya bagi peluang Cikgu Haris nak tambah sikit sebelum kita end topik ni. Nampak solid dah. Rasanya dah cover semua kes lah kan. Cuma nombor ganjil, nombor genap, saya rasa cikgu tak ada masalah yang tu. Ya, soalan-soalan yang detail tu mungkin kalau kita pick soalan bincang, mungkin kita cari masa lain lah. Saya lebih kepada konsep basic je malam ni. Konsep orang kata asas. Kalau saya pun tak prepare soalan sangat. Saya rasa dah untuk objek secaman tu dah cover lah kan. Dalam circular kan, dalam linear, kemudian yang bersama bersaingan, saya rasa dah cukup lah tu yang saya cover dah. Mana pergi lebih lah tu sebenarnya, dah pergi ke tiga objek duduk bersama atau berbasingan tu. Sebenarnya dah lebih daripada yang sepatutnya tu. Oh, itu tak ada kita dalam... Saya tak pastilah. Tapi kalau KBSM dulu rasanya tak ada lah yang tu. Tak apalah, tapi kita prepare SSM ni dia terbuka kan. Dia terbuka, itu kita takut tu. Orang yang buat soalan kreatif dia jadi susah sikit lah. Okey, terima kasih banyak semua cikgu-cikgu. Cikgu Aizuddin, saya nak tanya, video tu cikgu macam mana nak share kepada kita
Okey. Saya mesti tak dah. Saya sebenarnya boleh je nak share, tapi cikgu-cikgu okey ke kalau kita share video ni dalam grup guru-guru? Takut cikgu-cikgu lah. Saya okey. Grup guru apa yang mana? Sebab saya dari Perak. Okey, cikgu Haris. Apa kita punya ni alamat grup-grup yang AMTSG, cuba bagi link dia. Oh tu HTTP okey. Okey, cuba cikgu Haris type dekat chatting. Semua boleh join lah. Join, saya akan share video dekat sana. Sebab kita ada banyak grup, tahu grup mana nak join kan. Kita fokus satu grup je. Okay. Cikgu Haris dengan saya sebenarnya kami banyak grup yang sama lah. Ini grup yang kita biasa. iBit. Jadi boleh terus join tak ada kat bit, sana. Tak ada i. Bitnya tu. Ada bit dia tak ada. Bit.do. bit.do/AMTSG. Ya. Itu yang sebenarnya. Kalau nanti pun boleh PM lah, PM saya ke PM Cikgu Azudin. Saya syorkan untuk video ni, kalau nak post ke YouTube, letak unlisted lah. Jangan letak listed. Unlisted. Saya akan buat unlisted, saya akan share link dia dekat grup. Okey, jadi cikgu-cikgu sama-sama cikgu yang berminat boleh join grup ini. Cikgu Jack pun letak link yang sama Timi AMTSG for you. Grup yang sama tadi. Okey, terima kasih banyak. Saya sebenarnya rasa terharu lah ramai yang join malam ni. Saya target 2-3 orang je, sama-sama sembang je. Tapi ramai join. Kedai kopi penuh malam ni. Saya plannya next topik, kalau cikgu ada yang berminat lah. Saya bincang dengan Cikgu Jeb. Saya kata Cikgu Jeb, tahun kelas kedua ni saya mungkin nak buat gerakan garis lurus. Sebab kebanyakan ada ramai yang tak berapa confident nak ajar gerakan garis lurus. Dan topik ni saya rasa saya seronok ajar. Jadi saya ingat nak share topik gerakan garis lurus lah. Next session kalau ada. Tapi tengoklah kalau Cikgu Arif ada cadangan lain, kita bincang sama-sama. Okey, itu saja untuk daripada saya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di next class. Di next session kalau ada, dan jumpa di grup AMTSG. AMAT Teacher Support Group. AMAT Teacher Support Group. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cikgu Zari, vektor pun menarik juga. Vektor. Assalamualaikum. Okey. Bye. Masih.